Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi 12 Julai 2022 bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Utamakan pendidikan anak-anak dan ubah kaedah bekerja, khususnya dalam bidang pertanian. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom memberitahu ia berupaya mengangkat ekonomi masyarakat rumah panjang di luar bandar dan pedalaman. Datuk Seri Dr. Stephen berkata, kaedah konvensional yang hanya memasarkan hasil pertanian semata-mata tidak akan mengubah taraf ekonomi penduduk ke arah yang lebih tinggi. Datuk Seri Dr. Stephen berucap pada Majlis Ngiling Tikai 2022 anjuran Petronas MLNG di Rumah Panjang Justin Agas, Sungai Selabit, Labang Sebau. Menurut beliau, pendidikan amat penting bagi mengubah keadaan ini untuk keluar daripada kepompong kemiskinan dan mendapat pekerjaan serta pendapatan yang baik. Namun katanya hari ini kaedah masyarakat memperkasakan ekonomi sudah jauh berubah dan masyarakat rumah panjang perlu bergerak seiring dengan perubahan tersebut. Yang paling penting kita dia tahu nama uliah ngenatai ke penatai pemisik kita ngenak tu utai antara pendiang dua itu. Jadi kita mesti ukai mina udah boleh pansul universiti lalu ngirigang derek lah. Kita pansul universiti kita guna apa namanya. Jadi itu subah ni yang Tan Sri Ujang Madah serumah panjang siko graduate boleh dah lepas. Setiap pilih udah bisa siko at least graduate udah lepas. Nama tak patut negara kita dah tahu dalam rumah panjangnya at least 1 millionaire. No kita bisa merangsang diri. Berkeni koya I leave it to you. Perkara sama turut diakui Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat Malaysia LNG Mohamed Sazwan Abdullah alias Laga Jenggi yang juga merupakan anak kelahiran rumah panjang di Roban Seratok. Berkongsi pengalaman semasa bersekolah, beliau berharap ibu bapa serta anak-anak rumah panjang khususnya mengutamakan pendidikan. Anak tinggal dan uang sekolah. Apa indai anak naik kan mengulakan amat pantusan. Jadi nanti maya aku tagih niat clear. Tusah kan sekolah. Kami kat duit pan tusah. Nur kerja pan nadai. Ya ke bisik nur mulia ke duit kena sekolah nangkal getah. Pada majlis yang dihadiri warga Petronas MLNG dan penduduk daripada 53 buah rumah panjang di kawasan sekitar Labang, Rasan, Tubau dan Bintulu, diadakan acara ngetas ranyai yang sinonim dengan sambutan Gawai Dayak. Simbolik kepada berakhirnya sambutan Gawai Dayak tahun ini disempurnakan dengan acara ngiling tikai oleh Datuk Seri Dr. Stephen Rundi dan Mohamed Sazwan. Rakyat Limbang yang ingin melakukan perjalanan ke negara Brunei Darussalam sama ada memasuki atau bagi tujuan transit bermula 1 Ogos ini dinasihati supaya mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan di negara itu. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, dalam tempoh COVID-19 yang masih lagi wujud, perlu lebih berhati-hati dan waspada. Dan kita berharap mudah-mudahan pihak Brunei akan menetapkanlah boleh menggunakan jalan darat dan jalan laut pada 1 bulan Ogos ini nantilah sebagaimana telah diumumkan oleh Kerajaan Brunei sebelum ini. Dan kita berharaplah sekiranya dibenarkan, kita berharap masyarakat Limbang ni yang hendak melalui semada nak ke Brunei ataupun melintasi Brunei hendak ke Miri, ikutlah peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Negara Brunei. Sebab kita masih lagi berada dalam keadaan berhati-hati sekarang COVID-19 ini. Beliau menyatakan demikian kepada media pada program Ibadah Korban dan Akikah Anjuran Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam Limbang dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pentadbiran Mukim Kubong Mendabit di Kampung Bakor Limbang. Menyentuh mengenai pembangunan di Limbang, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota itu berkata, Muzium Pembangunan Limbang yang sedang dibangunkan kini mencapai 95%. Ujarnya, muzium itu bakal menjadi salah satu lagi mercu tanda baharu untuk daerah itu selain berupaya menjadi tarikan pelancongan di Limbang.
Penggiat industri kreatif di Sarawak dipelawa untuk memohon dana daripada Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Malam Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snodan Lawan berkata, ini kerana jumlah permohonan untuk dana berjumlah 10 juta ringgit agak rendah. Ujar Datuk Snodan, permohonan untuk dana tersebut masih lagi dibuka sehingga Oktober ini untuk mereka yang bergiat dalam industri kreatif termasuk artis. Kategori industri kreatif katanya turut merangkumi seperti multimedia, kandungan digital, seni visual dan fashion. Ia turut boleh digunakan untuk penganjuran seperti bengkel, kelas, seminar dan program melibatkan komuniti berkaitan seni. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam pengumpulan dana Persatuan Armada Anak Seni Sarawak, ARAS, Anjuran Music Rights Sarawak Berhad di Kuching. Pada majlis tersebut, beliau turut mengumumkan geran berjumlah RM10,000 untuk Persatuan ARAS bagi membantu menjayakan program mereka. Kerajaan Sarawak telah mengemukakan satu nama untuk dilantik sebagai wakil di dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Malam Menteri di Jabatan Premier Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali bagaimanapun tidak mendedahkan nama individu yang dicadangkan tersebut. Datuk Sharifah Hasidah memberitahu kerajaan negeri masih menunggu keputusan Kerajaan Persekutuan berhubung perkara tersebut. Jelasnya, ia merupakan perkembangan terkini dalam rundingan hak negeri di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Datuk Sharifah berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Pengagihan Daging Korban Anjuran Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Samariang di Kuching. Pada Ahad, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ketika menghadiri satu majlis rasmi di Gedong dilaporkan sebagai berkata, kerajaan negeri telah menerima maklum balas daripada Kerajaan Persekutuan berhubung cadangan untuk meletakkan wakil dari Sarawak di dalam LHDN. Maklum balas tersebut berdasarkan laporan jawatankuasa antara kerajaan yang memerlukan wakil dari negeri ini dilantik ke lembaga berkenaan. Ini bagi membolehkan Sarawak mengetahui hasil pendapatan negara dan jumlah yang perlu diagihkan kepada Bumi Kenialang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sharifah menegaskan Perjanjian Malaysia 1963 merupakan dokumen asas kepada pembentukan Malaysia. Justru ia tidak boleh diperbaharui atau diubah. Katanya di pihak Sarawak, kerajaan negeri hanya memperjuangkan hak seperti mana yang termaktub di bawah perjanjian berkenaan. Ini termasuk komposisi yang lebih besar di peringkat Parlimen, geran khas di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan dan pentadbiran Badan Kehakiman. Polis Sarawak sedia dikerah bagi memerangi kegiatan seludup barang subsidi di kawasan sempadan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, buat masa ini pihaknya sedang menunggu permohonan dari agensi yang terlibat untuk sebarang koordinasi bersama. Beliau sedar dengan kenaikan harga barang yang memberi impak kepada kehidupan rakyat. Setiap agensi memainkan peranan penting dalam memastikan kesejahteraan hidup rakyat. Kita sentiasa bersedia untuk memberikan bantuan kepada KPH dan negeri sekiranya memerlukan penugasan atau bantuan PDRM. Beliau bercakap kepada media selepas Majlis Pengagihan Daging Korban di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Kuching. 3 ekor lembu dan seekor kambing dikorbankan pada majlis itu untuk diagihkan kepada 62 orang penerima. Sementara itu, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM turut menganjurkan 3 program korban perdana AIM di Kampung Lidah Tanah Bau dan Kampung Lintang Baru Serian dan Kampung Tanjung Belipat Niah Miri semalam. AIM menerusi kenyataan media memaklumkan seekor lembu diperuntukkan untuk setiap cawangan AIM yang terlibat dan diagihkan kepada sahabat-sahabat cawangan terlibat dan penduduk kampung sekitar. Turut hadir bagi program di Kampung Lidah Tanah ialah penolong pengurus wilayah AIM Sarawak, Abdul Hafiz Soni.
Sarawak dijangka mampu mencapai sasaran nilai ekspor 8 bilion ringgit bagi sektor perkayuan sekiranya usaha mendapatkan pelabur dari luar dipertingkat dan diperluas. Pengurus Besar Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak Pusaka, Datuk Hashim Bojet memberitahu usaha tersebut perlu dipergiat untuk mencari pelabur sedia ada yang kukuh di pasaran dunia untuk industri berkenaan. Ke arah itu katanya perbincangan telah dilakukan antara Persatuan Perabot Negeri Sarawak, Johor dan Selangor untuk mengembangkan industri perabot di Sarawak dan mampu menghasilkan 4 hingga 6 bilion ringgit pada masa akan datang. Bukan itu sahaja, katanya pusaka juga sedang giat mempromosi kayu kejuruteraan untuk pembinaan dan buluh sebagai salah satu penyumbang kepada pendapatan industri perkayuan di Sarawak. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis ibadah korban bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha di perkarangan Kompleks Industri Perabot Pusaka di Kota Semarahan. Pada majlis itu, seramai 250 asnaf di beberapa kampung sekitar Kuching dan Semarahan menerima agihan daging korban, sumbangan kaki tangan dan pesara pusaka. Setelah 2 tahun tidak diadakan, Festival Kebudayaan Borneo BCF kembali tahun ini. Muka tirai festival kali ini adalah dengan ruangan Food Street yang menempatkan lebih 100 gerai pelbagai makanan dari pelbagai kaum yang terdapat di Sibu. Menurut pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, Clarence Ting Inghor, gerai-gerai makanan kali ini dilihat disertai generasi muda selain penyertaan daripada pelbagai persatuan. This is something that we thought we cannot organize this year. But then, this year I saw many of the new things that are on the street tonight. And I'm very, very happy. I'm very happy about this new mixture, bringing new things to Sibu so that a lot of young people will come. Beliau ditemui media selepas melancarkan Food Street bersempena BCF yang diadakan di persekitaran dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Bermula Jumaat lepas, Food Street akan disusuli dengan persembahan pentas di 3 pavilion utama iaitu di Pavilion Iban, Cina dan Melayu Melanau. Pentas-pentas itu akan dibuka bermula pada 18 hingga 23 Julai ini. Pembukaan gerai-gerai itu dibuat dalam tempoh lama bagi membolehkan orang ramai menikmati makanan-makanan yang ditawarkan di BCF. Sekian berita pagi Sarawak edisi Selasa 12 Julai. Pastikan anda terus mematuhi SOP yang ditetapkan untuk mengelak jangkitan COVID-19. Saya Fazril Hisham Afandi, salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.